Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ini mulakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, seluruh jatuh kuasa surau, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi kepada kita segenap limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur, yang sentiasa berterima kasih, yang sentiasa mentaati segala perintahnya, yang sentiasa berusaha meninggalkan larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita Alhamdulillah lama tak jumpa. Allah bagi umur lagi, Alhamdulillah dapat kita bertemu. InsyaAllah kita sambung perbincangan surah Al-Insyirah. Tak silap saya lah, surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh, surah yang kita ulang sikit lah berkaitan dengan surah Asy-Syarh ini. Surah Asy-Syarh adalah surah yang dimulai dengan Alam nashrah laka sadrak, berkaitan dengan menceritakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi satu pujukan atau satu ketenangan kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu surah yang menggambarkan bagaimana baginda Nabi, walaupun dia insan yang amat special, amat mulia, amat istimewa, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengecualikan kekasihnya itu daripada sifat kenormalan seorang manusia, yang mana Nabi itu sifat kemanusiaannya seperti sedih, seperti duka cita, seperti gembira, keinginan-keinginan yang lain seperti Nabi itu juga berkahwin dan seumpamanya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ikutan kita, qudwah kita, sandaran kita dalam hidup kita ni Nabi, yang mana Nabi itu pula dilantik di kalangan manusia. Tidak Nabi itu dilantik di kalangan malaikat, tidak Nabi itu dilantik di kalangan jin, tetapi Nabi itu dilantik di kalangan manusia, supaya kita tahu bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi itu, yang tentunya bila diperintahkan kepada kita melakukannya atau untuk kita ikuti apa yang baginda buat itu, tentu ia adalah sesuatu yang mampu.
Sesuatu yang mampu kerana baginda adalah manusia. Walaupun ada juga perbuatan yang dilakukan oleh baginda yang mungkin tak mampu kita lakukan, bahkan itu tak pun disuruh. Umpamanya Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang, lagi Nabi berpuasa ataupun Nabi qiyam pada setiap hari. Ada keadaan Nabi puasa tanpa berhenti, walaupun itu bukan kebiasaannya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang Nabi buat, kita tak boleh buat, bahkan dilarang kita buat. Yang disebut sebagai khususiyah, khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara tabiatnya, keseluruhan hidup Nabi itu adalah sesuatu yang mampu untuk kita ikuti. Saya ambil contoh paling basic, tuan-tuan. Ini paling basic. Salat. Saya banyak cerita buat salat kan. Salat ni, satu, Nabi salat lah. Kedua, ada hadis khusus Nabi cakap, kamu solat mesti tiru aku solat. Mesti, maknanya mesti sama macam aku solat. Dalam ibadah lain Nabi suruh buat juga, tapi tak ada satu perintah yang memang spesifik suruh ikut exactly macam Nabi buat. Sebab susah. Contohnya puasa. Puasa kita ikutlah Nabi, tak makan, tak minum. Tapi keseluruhan hari puasa tu, daripada pagi sampai petang tu, tak mampu kita ikut Nabi. Takkan mampu punya. Kan? Maknanya telinga tak mau dengar benda lara langsung, mata jangan tengok benda lara langsung, mulut tak usah cakap merepek. Tak boleh. Itu memang tak mampu. Dan memang tak disuruh, bukan tak disuruh, mana kewajipan tu tak sampai tahap macam tu. Kewajipan itu kalau puasa contohnya diperintahkan kepada kita tahan lapar, maknanya tidak boleh makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada pun yang lain tu ikut kadar keimanan kita. Takat kita boleh tak bercakap lara, tak tengok, tu rezeki kita. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, kita dapat kawal yang tu. Tapi kalau kita buat benda-benda yang katalah lara, taklah batal, cuma kurang pahala lah. Sebab itu Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi Allah berfirman, wa ana ajzi bih. Allah akan kira sendiri pahala kita. Sebab level kita ni macam-macam. Okey, itu puasa kan, susah. Tapi solat tak. Solat Nabi cakap siap-siap. Solat mesti macam aku solat. Contoh lah. Kan, itu ibadah yang memang, sebab dia mudah. 5 minit lah. Kan? Imam kita tadi baca surah apa tadi? Saya sampai lambat tadi. Panjang sikit. Taklah panjang, maksudnya dibaca tinggi sikit ayat tu kan. Apa ayat tadi? Lupa. Tentang wa najjayna wa nunjil mu'minin tu kan. Saya dengar sikit ni. Tapi kerana solat 5 minit, 5-10 minit gitu lah. Tak sampai 10 minit kan. Tak termasuk wirid lah solat. Jadi maknanya Nabi tahu benda tu senang, mampu buat. Sebab dia sekejap, sikit je, Nabi kata kena buat macam aku buat. Jadi kalau dalam bab tu tuan-tuan, contohlah, ni yang saya nampak lah, banyak lagi kan kalau nak bincang. Contoh kita bahasa duduk tahiyat. Duduk tahiyat, sunnah yang betul-betul Nabi ajar, macam mana keadaan dia. Saja biarlah sentuh sikit. Sebab kita nak faham Nabi tu satu orang manusia yang Allah lantik jadi Rasul, yang kita kena ikut cara hidupnya, yang memang benda sebahagian besarnya memang semuanya mampu kita ikut lah. Kecuali ada beberapa perkara yang kita sebut sebagai khususiat, atau benda-benda yang memang tak disuruh kita ikut pun, atau memang tak mampu kita ikut. Tapi kalau bab yang memang saya sebut, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, Nabi kata kamu salat memang kena tiru aku sebiji-sebiji. Itu memang tak ada pilihan. Contoh duduk tahiyat. Itu satu lah saya bagi contoh. Duduk tahiyat ni, sebab semua tengah duduk kan, cuba buat tengok. Abang kita tak buat. Kan? Cuba tuan-tuan duduk tahiyat sekarang. Sebab nak buat ni isyak ni sekejap ni, dapat pahala ni ikut sunnah. Duduk tahiyat, InsyaAllah tak ruginya. Kan? Pahala ni insyaAllah ni.
Kaki kiri tuan-tuan tu lapik punggung. Duduk tahiyat awal. Yang tahiyat akhir susah. Buat tahiyat awal lu, level dia tahiyat awal lu. Abang lu, dia ada maqam dia. Okey. Kaki kiri lapik punggung. Kaki kanan tegak 90 darjah. Try buat tengok. Tegak, saya tak mau bengkok. Woi, susah Ustaz, terpleot kaki ni. Pasal susah kan, saya kena tunjuk lah. Supaya tak ada alasan. Buat sunnah isyak lagi buat. Saya dapat pahala ni insya-Allah. Jom cepat. Siapa tak buat rugi. Siapa tak buat rugi, siapa tak buat isyak lagi rugi. Ni pahala, ni ada pahala khusus. Sebab yang ni sunnah. Contoh buat lain pada ni, solat sah, pahala kuat. Sebab yang ni sunnah. Ada hadis dia macam ni. Makna kalau kita buat gini, tak ada lah. Dapat pahala tahiyat je lah. Pahala duduk tak dapat. Gini dapatlah sikit. Bengkok sikit. Bengkok sikit, gini dapat lah. Tapi kalau ni, tak maaf. Boleh buat tak? Mampu tak buat? Maknanya boleh buat. Tapi tuan-tuan ada sakit jangan buat. Saya tak ada insurans. Siapa ada go out jangan buat. Go in boleh buat. Okey. Yang tu ya saya ajar. Mampu sikit lagi, sama juga kaki kanan macam tu. Nanti tahiyat akhir kaki kiri sorong macam biasa. Tu susah sikit. Tapi tak apa. Kalau boleh buat, buat. Kaki kanan tegak macam tu. Dia senang je. Kaedah dia, ingat macam mana? Kaki kanan tu, masa kita tahiyat sujud tu, kita bangun daripada sujud, jangan ubah. Maknanya kedudukan kita letak kaki kanan tu, masa bangun, tapi tuan-tuan kena kena sujud betul-betul. Sujud yang betul, kaki buka, jangan rapat. Kalau kaki rapat tak boleh. Kaki buka. Buka macam kita berdiri solat tu. Masa tu kita tegak kan? Masa kita sujud tu, nanti bila kita duduk antara sujud atau duduk tahiyat akhir, jangan ubah kaki kanan. Kaki kiri saja. Sama ada lapik punggung untuk tahiyat awal, tahiyat akhir sorongkan bawah kaki kanan. Insya-Allah di situ ada pahala sunnah. Saja cerita pergi ni. Kan? Saya duduk tengah rancak banyak buat program ni. Tu teringat tu. Tapi saya nak sebutnya, Nabi bagi tahu solat mesti tiru aku. So sahabat belakang Nabi tengok Nabi buat macam tu, dia buat. Cerita dekat ulama tabi'in sampai kat tabi'in, ulama kita tulis buku macam mana cara Nabi solat sampai hari ni tuan-tuan, completely semua every single perbuatan Nabi dalam solat tu ada di perincikan. Cuma tuan-tuan kita mengaji tak mengaji je lah kan, harapannya mengaji. Ni kira mengaji ni kan, saya share tu kan, supaya kita solat lebih baik. Sebab memang ada khusus. Lain kalau macam haji, tu fleksibel sikit lah kan. Haji dia lagi payah lah. Dia memang tak boleh nak ikut Nabi totally, sebab banyak fatwa-fatwa baru hari ni. Sebab apa? Orang ramai, perubahan banyak. Solat tak ada macam. Solat ni duduk dekat dalam angkasawan, dalam roket tu pun kena solat. Tak boleh lari lah kan. Tapi kalau haji dia banyak berubah lah. Dulu orang tak tawaf pakai skuter, sekarang pakai skuter kan. 5 tahun lagi orang tawaf pakai apa pula. Macam-macam lah. Cuma baru ni ada sahabat saya dia share tentang tawaf pakai helikopter. Tapi dia nakal saya, mungkin ada tak ingat dia punya pengambilan dia tu, tapi tak boleh. Bukan sebab apa, walaupun dia mengelilingi, Nabi naik unta, naik kenderaan, tapi helikopter tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak terikat dengan tanah, dia terapung kan. Dia terapung tak boleh. Ada hujah dah. Jadi tapi naik lain boleh. Nak naik apa lagi? Kan, naik skuter kan, naik superbike tak lah. Tapi maknanya naik kenderaan. Sebab memang ada hadis Nabi tawaf naik unta. Baik, itu cerita sikit. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi nanti solat nanti tahiyat duduk gitu. Bagi yang mampu. Okey, terutama yang muda-muda lah. Yang muda masya-Allah. Kan, yang sakit tak mampu tak payah masalah. Dia sunat. Tapi ada pahala insya-Allah.
Okey, so surah ini adalah surah yang memujuk Nabi SAW daripada perasaan duka cita atau perasaan yang mengganggu emosi Nabi lah. Baik. Kaitan surah ni disebut antaranya iaitulah dalam surah Duha. Surah Duha kan cerita surah yang menggambarkan Nabi tu anak yatim. Ada benda-benda yang mengimbau episod kehidupan Nabi yang sebahagiannya memang Nabi ini kita tahu, sehingga para ulama sebut Nabi ini Sayyidul Yatama. Apa dia? Penghulu anak yatim. Sebab tu Nabi dekat akhirat dengan anak yatim seperti dua jari ni, sangat rapat. Maknanya anak yatim, budak-budak kecil yang tak ada mak ayah, meninggal sebelum akil baligh. Hak tu dekat dengan Nabi. Sebab tu tuan-tuan, anak yatim ni mau perhati elok-elok. Kena sayang sungguh. Tambah lagi yatim piatu kan, memang special. Selagi dia belum akil baligh, umur 60 tak payahlah tuan. Tu kan yatim ni dah. Ni 6 tahun, sebab sampai dia tajah 5, 6 sebelum balik lah. Kan kalau ada di kalangan kita anak qaryah, memang kena bagi tumpuan sikit lah. Bukan kerana soal kebajikan tu semata-mata, memang di sisi Islam dia ada kemuliaan. Supaya kata kita tahulah, apatah lagi kalau anak yatim yang meninggal pula, apa lagi lah. Dia ada kedudukan special di sisi Nabi di akhirat kelak, meninggal sebelum balik. Baik. Kemudian dia kata galakan supaya Nabi SAW bekerja dan bersyukur. Kerana bila perasaan kita mood jadi tak tenteram, dia ganggu sikit lah. Sebab tu surah Insyirah ni kata para ulama tafsir antara surah yang terhebat untuk membina kekuatan emosi. Surah Asy-Syarh. Sebab tu ada amalan-amalan sebagai tok guru ni, dia anjurkan kita baca surah Insyirah ni atau surah Asy-Syarh ni setiap kali lepas salat, terutama salat subuh, salat maghrib, salat isyak, kata ialah, kita baca, kita urut dada kita. Itu tak ada dalam sunnah, cuma dipanggil tabarrukan. Kita ambil berkat surah ni kerana surah ni dia menenangkan. Tapi baca tu mau faham elok. Kita bayang Nabi lu sedih, duka cita, baca surah ni, kita pun kalau ada apa-apa, urut dada ni, baca surah Alam nashrah laka sadra. Dia emosi kita jadi stabil insya-Allah. Baik, oleh itu sebagian ulama salaf berpendapat kedua-duanya adalah satu surah sahaja. Jadi ada ulama menyatakan ada di sana pandangan mengatakan Ad-Duha dan Asy-Syarh itu satu surah. Sebab itu Quran keseluruhan ayatnya tak ada khilaf. Semua yang kita baca ni memang itulah dia surahnya. Tapi ada khilaf dari segi bilangan ayat dan bilangan surah. Itu khilaf. Ayat sama aja semua. Cuma bila bilangan ayat tu khilafnya sebab apa? Perletakan waqaf ayat tu ada beza. Jadi timbullah kiraan dia tu berbeza. Kan? Sebab perletakan nombor-nombor ayat ni dia kemudian sikit. Mana zaman Nabi tu tak berlaku lagi ayat tu kira-kira macam tu. Cuma zaman Sayyidina Uthman, himpunan surah-surah Al-Quran ni berlaku dan mereka susun, barulah susun tu belum tentu lagi letak nombor ayat. Siapa ada pengalaman tengok Quran zaman-zaman dulu? Titik tak ada tuan-tuan. Baris tak ada. Macam mana nak baca? Baris tak ada, titik pun tak ada. Tapi tak berapa heran sebab dia Arab lah. Dia tahu tu perkataan dia apa. Contoh kita ambil perkataan apa? Ni syarh. Alam nashrah kan? Contoh alam nashrah. Jadi alam okeylah. Tak ada titik, alif lam mim tak ada titik. Okay, nun nashrah. Nun, shin, ra, ha. Tak ada baris, tak ada titik. Kalau kita memang takkan boleh bacanya. Sebab kita bangsa bukan Arab. Jadi kita tak pernah tahu sejak kecil nun tu macam mana, shin tu macam mana. Sebab kita bukan bangsa Arab. Jadi apa? Kita belajarlah baru tahu. Tapi Arab
Walaupun lahir-lahir tak tahulah, tapi dia sudah culture kehidupannya, itulah percakapannya. Daripada baby tu dia ajar cakap Arab tu, so dia tahulah bentuk kalimah tu. Jadi contohnya nashrah tu tak ada nun tak ada titik, shin tak ada titik. Dia tak boleh, dia tak akan baca contohnya shin tu jadi sin ataupun nun tu jadi ta, alam tasrah. Tak boleh, sebab perkataan tak wujud. Itu satu. Yang kedua pula, itu kalau perkataan biasalah, kan. Tapi Quran ini mereka ambil daripada Nabi secara talaqi. Bila talaqi, berdepan lah. Jadi Nabi sudah baca kepada para sahabat, dan bukan seorang sahabat, ramai sahabat. So benda tu tak berlaku salah lah, kan. Tapi sebenarnya bukan hanya sudut Quran. Dalam tulisan-tulisan lama Arab dulu pun macam tu. Ulama-ulama kita dulu pun tulis sebahagian kadang-kadang huruf tu tak cukup sifat. Jadi tapi dia faham lah, kan. Cuma orang-orang terkemudian susah nak baca. Sebab itu antara kerja orang ambil masters atau PhD dalam pengajian Islam di Universiti Timur Tengah, tuan-tuan. Di Malaysia tak ada lah. Ni Timur Tengah punya cerita. Mesir ke Jordan ke Syria tak tahu hari ni. Tak ada kot, Syria dah kena bom Iraq ke tak tahulah. Banyak negara lagi. Antara kerja mereka dipanggil tahqiq makhtutat. Apa benda ni? Iaitulah kaji semua tulisan ulama-ulama, bukan semua, maknanya tulisan tertentu, maknanya kitab tertentu. Katalah Imam Nawawi punya kitab, kena buat apa? Kena transfer ke tulisan moden lagi ni, daripada tulisan tangan ulama dulu. Jadi kerja dia tu makan tahun lah, 2 tahun 3 tahun, sebab nak analisa perkataan word by word apa yang ulama tu tulis. Sebab zaman dulu memang tulis terabur gitu. Tuan-tuan bayangkan hari ni zaman kita 2022 ni, khazanah ilmu Islam dekat library Islam sana Timur Tengah berlambak lagi, tuan-tuan. Yang tak diubah ke bahasa tulisan moden ni berlambak lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak khazanah ilmu Islam? Itu pun tuan-tuan, kita tahu betapa bagaimana ketika Tatar menjajah bumi Iraq dulu, Baghdad kan, ketika kerajaan Islam Abbasiyah tu, kan jadi biru hitam Sungai Furat, kerana kitab-kitab ulama kita dijadikan jambatan. Setelah musnah ilmu-ilmu mereka pun, yang dua ada hari ni pun tak habis kaji lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa dahsyatnya perjuangan ulama dulu? Tak habis lagi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergelumang dalam ilmu syar'i lah, tak kira lah fiqh ke akidah, betul-betul ke student kita yang memang mengaji betul-betul, tuan-tuan, sampai hari ni ada sahaja cetakan-cetakan baru kitab yang belum pernah dikaji dulu. Banyak lagi, tuan-tuan. Sebab kita punya cendekiawan ulama-ulama, atau kita punya banyak ya di peringkat Timur Tengah sana, yang sarjana-sarjana hebat di kalangan ulama-ulama hari ni sentiasa terus mengkaji, dipanggil tahqiq tadi, kitab-kitab lama. Banyak, tuan-tuan. Saya nak gambarkan apa, betapa masya-Allah tabarakallah khazanah ilmu agama kita, tuan-tuan. Ya Allahu akbar. Tak habis-habis. Dan semua tu kadang-kadang benda yang kalau fiqh lah, tapi benda lain perbahasannya. Itu orang yang betul-betul berkecimpung dalam dunia pengajian Islam secara serius, sungguh-sungguh lah. Saya dah lah, saya pun Ustaz Cak Ayamnya, kan? Tapi kerana guru-guru saya sebahagiannya memang alim sungguh, yang tak berhenti-henti duk mengkaji ni. Ya Allahu akbar. Duk tengok, duk beli lagi kitab baru, kitab. Bukan kitab ulama hari ni. Kalau ulama hari ni tak ada masalah, tak heran sangat. Ulama tahun 600 Hijrah, tahun 400 Hijrah, duk ada lagi yang baru ditransfer ke tulisan moden hari ni. Yang baru, kitab baru lah jadinya, kan. Cuma satu benda yang untungnya, bukan untung lah dari segi orang kata apa, mereka ni tak ada royalty apa lagi dah lah, kan. Dah habis dah lah, kan. Dah ratus tahun dah, kan. Cuma perjuangan ulama dulu tu satu, yang hari ni punya perjuangan pun. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang nampak cenderung pada agama, rekrut sungguh-sungguh, tuan-tuan. Maksud rekrut ni kena struktur betul-betul, dia mengaji tu sampai boleh betul-betul jadi alim.
Bukan jadi macam level-level saya ni, tak ada apa lah, tak salah. Takat kalau ustaz yang jumpa budak-budak, ustaz nak jadi anak macam ustaz, tak payah, saya tak ada apa. Jadi tok guru alim sungguh. Kerana tapi alim sungguh ni kena tahu tuan-tuan cara dia. Itu kena sembang belakang. Kan? Kena tahu cara dia. Kalau apa yang macam saya lalui, tak boleh jadi alim sungguh. Boleh lah, boleh baca kitab Arab, boleh insya-Allah. Tahu jugalah, banyak juga, alhamdulillah. Tapi betul-betul nak alim, dia kena betul-betul cara dia. Kena terutama sekali apa? Bahasa Arab mau, kalau orang Kedah kata cekang sungguh-sungguh bahasa Arab. Bahasa Arab ni no option lah, tak ada pilihan. Memang kena cekang sungguh-sungguh. Takat kalau Quran tu satu perkataan boleh i'rab, boleh tahu oh ini apa dia, tu sampai tak macam tu. Tapi mustahil tak mustahil, boleh. Kena cara dia, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Tapi kalau kita azam sungguhlah, kalau ada orang macam tu, dia memang nak dia memang nak alim sungguh, kan? Boleh insya-Allah. Cari jalan dia boleh. Tapi takat jadi ustaz tak payah alim sangat. Kan? Artis pun jadi ustaz sekarang. Artis pun jadi. Kan? Jadi kalau nak jadi ustaz, alim sungguh, ulama sungguh, memang kena mantap ilmu bahasa dan sebagainya lah. Baik. Jadi surah ini menceritakan kesinambungan daripada surah Ad-Duha tadi. Baik. Jadi surah ini adalah surah yang menceritakan tentang kepribadian Nabi SAW, dan juga nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala layak untuk dipuji dan disyukuri. Okey. Baik, mari kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Allah kata apa? Bukankah kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi kita faham, ini bukan soalan yang nakkan jawapan, tapi soalan yang nak memberi penegasan bahawa Allah benar-benar telah melapangkan dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksud lapang tu bagi tenang, tenteram. Jadi sebab itu surah ini yang kita sebut tadi, surah sebagai satu pemujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah menenangkan, melapangkan dada. Ai kata ulama, kami nawwarnahu au waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Jadi dalam ayat yang lain Allah pernah sebut, umpamanya dalam surah Al-An'am, Allah kata faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah kata apa? Sesiapa yang Allah nak bagi petunjuk, bagi hidayah, bagi jalan yang benar kepada seseorang itu, Allah kata yashrah sadrahu lil Islam. Dalam surah An'am Allah kata Allah akan lapangkan dadanya. Kan? Jadi sebab itu Nabi adalah Sayyidul Hadi, ataupun penghulu orang yang bagi petunjuk. Jadi Nabi lah orang pertama yang Allah bagi ketenangan, bagi kelapangan dalam jiwa dada Nabi SAW. Kerana kita tahu Nabi bukan satu orang manusia yang tak ada perasaan. Nabi bukan satu orang manusia yang orang mati buat tak tahu je. Nabi ada perasaan. Nabi ada sedih, Nabi ada duka cita. Kita selalu dengar antaranya dalam peristiwa Nabi Nabi berhijrah atau Nabi pergi ke Taif setelah orang-orang yang Nabi kasihi wafat dalam peristiwa ataupun dalam tahun yang disebut Amul Huzni, kan, tahun kesedihan, iaitulah Khadijah, Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi, dan juga bapa saudara Nabi Abu Talib wafat, kan. Kedua-dua mereka meninggal. Jadi Nabi stuck, tak tahu nak buat macam mana. Habis sahabat-sahabat Islam ditekan dan sebagainya. So Nabi dapat idea pergi Taif. Pergi Taif sama juga. Ingatkan ingatkan orang Taif sambut Nabi, welcome Nabi. Rupanya lebih kurang maki, caci, hina, baling segala macam. Sehingga dalam riwayat Abu Dawud, Nabi bermunajat kepada Allah, Allahumma ashku ilaika du'afa quwwati, ya Allah, aku mengadu kepada engkau ya Allah betapa lemahnya kudratku. Ada cerita tu. Wa qillata hilati, hilangnya idea untuk aku. Hilati ni
Orang kita ambil hilah lah. Hilah tu macam tak elok maksud dia, tipu daya. Tapi hilah yang maksud sebenarnya macam idea, macam tak tahu nak plan apa dah ni. Kan? Wahawani 'anin nas, aku terus dihina kepada manusia ya Allah. Nabi munajat. Nabi maknanya sampai tahap macam tu. Ya, sebab tu kita tengok surah macam ni, sepatutnya lah kita jadi inspirasi. Kan? Baik. Kemudian Allah menyatakan wa wada'na 'anka wizrak. Apa dia? Dan kami lepaskan daripada kamu bebanan. Makna wa wada'na tu letak sebenarnya, tapi maknanya menghilangkan wizrak. Wizrun ni banyak maksud. Dia boleh maksud wizr, maksud macam kekotoran, maksud benda yang tak elok. Sebab itu dalam Quran sebut apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan menanggung seseorang tu wizr. Apa dia? Dosa-dosa orang lain. Kan? Suami kan baru ni viral, satu orang suami marah apabila satu orang hamba Allah tegur bini dia. Tengok kat mana tu? Bagus bini dia tu bangga, suami aku macam apa? Macam hero benda lah kan. Tapi tak tunjuklah gambar isteri tu kan. Tapi dikatakan ada orang tegur isteri dia pakai tak elok, sebab tak tahulah. Tapi saya tengok bila dia isteri dia tu duk macam syok lah. Tapi tengok komen jabatan netizen ni, maki balik dia. Kan? Sombong lah, angkuh lah. Suami dia tu pergi maki balik lelaki tu. Kan? Dia kata apa? Dosa dia aku tanggung. Punya sombong. Kan? Betul lah tu. Kan? Kalau dia syok bini dia pakai tak senonoh, memang dia tanggung dosa dia. Dosa bini dia. Bahkan, na'udzubillah, boleh digelar sebagai dayus. Sebab dia seronok bini dia pakai tak senonoh. Tapi kalau satu orang suami diuji apabila dengan isterinya yang mungkin pakai macam tu, tapi dia tak redha. Manusia ni macam-macam tuan-tuan. Kita tak boleh pandang satu level je, macam-macam. Ada orang dia kenal satu orang perempuan baik, Masya Allah, tapi pakaian mungkin tak berapa bagus lah, contohlah. Tapi dia kenal keluarga dia bagus, dan akhirnya dia kahwin dengan harapan lepas dia kahwin dia dapat ubah lah. Tapi manusia ni dia tidak boleh dipaksa. Suruh boleh lah, lebih pada tu takkan nak terajang, takkan nak pergi maki, tak boleh. Jadi pujuk, dakwah lah. Dan suami dia tak redha, katalah kes macam tu, maka suami tidak berdosa. Maknanya ada kes, katalah suami atau isteri samalah sebaliknya kan, tapi kita tak redha pasangan kita buat benda yang mungkar, taklah menanggung kita dosa dia. Tu ayat ni maksud yang saya baca tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra, tak menanggung. Sama dengan anak kita kan, sampai satu tahap anak kita buat pelik, na'udzubillah, tapi maknanya begitu. Kalau kita sudah didik dengan bagus, jaga agama dia, bagi pendidikan yang terbaik, Masya Allah, tabarakallah, tu ada benda yang tak berapa baik dia buat, dan benda tu salah dari sisi agama, tidaklah kita menanggung. Walaupun ialah dari segi maruah semua tu cerita lain lah, tapi dosa taklah tanggung. Tapi kalau satu mak ayah yang memang syok anak dia buat bukan-bukan, tak disuruh jaga agama, aurat tak disuruh tutup, solat tak disuruh jaga, dan segala macam hukum hakam agama tak difikirkan bersama-sama, tentulah dosa si anak itu mengalir juga pada si ayah dan ibu. Ini penting sangat. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni tuan-tuan, saya tengok satu pun juga dekat sosmed juga. Kita sosmed ni kadang-kadang bagus jugalah nak kita ambil iktibar. Kita fikir-fikir bersama. Sampai satu tahap hari ni zaman entertainment yang dah tak terkawal ni, dengan Netflix lah apa macam-macam tak terkawal. Tuan-tuan, benda tu okeylah, sebahagian katalah ada, yalah, saya susah nak kata yang elok ni, katalah benda boleh tengok je lah. Benda boleh tengok tu tengok, tapi kebanyakannya tak berapa bagus lah. Ada rumah yang dia benda tu tak kira lah Netflix ke apa flick, tak kira lah, macam-macam entertainment ni tak terbatas pada benda tu. Parent dia kawal, dia jaga, anak buat belakang, tak boleh kontrol.
Maknanya itu luar keupayaan kita. Kan? Tapi kalau nak kontrol lagi boleh lah. Handphone semua tu kena kan, kena kawal apa semua kan, internet kita, wifi kita. Boleh lah ikut kadar yang mana kita rasa sesuai ikut keluarga kita lah. Tapi tuan-tuan, lebih parah daripada itu, ada mak ayah je ni tak kisah anak tengok filem cium-cium. Sudah normal tuan-tuan dalam satu rumah. Ini bala akhir zaman. Lebih bahaya bala ni daripada COVID. COVID habis berkena mati tanam, habis cerita. Yang ini kalau kena kat family, masuk dalam keluarga kita, rosak kita punya. Dia merebak. Kesan tu dia bukan takat keluarga kita, dia pergi kepada rumah orang lain. Wal'iyazubillah. Macam-macam lah. Saya pun nak urai panjang pun mengerikan akhir zaman ni. Amat-amat mengerikan. Jadi kita sendiri lah. Kita sendiri. Sebab itu antara saya doa yang Nabi Ibrahim baca itu, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Tuan-tuan baca sungguh-sungguh doa ni. Ya Allah, jadikan aku orang yang benar-benar mendirikan salat, dan juga buat seluruh keturunanku, ya Allah. Bukan doa saya, bukan doa sesiapa, doa Nabi Allah Ibrahim. Menunjukkan Nabi Ibrahim sendiri memikirkan tentang zuriatnya. Apatah lagi kita, tuan-tuan. Ni kita datang surau, saya pun sama, duk pergi ceramah. Anak kita duduk kat rumah. Kan? Mujurlah tuan-tuan, mungkin sebahagian betul-betul orang perempuan tak datang tu jaga anak kat rumah lah kan. Kan, duk didik anak kat rumah tu, alhamdulillah lah. Kan, jangan duk tengok Netflix kat rumah dengan anak sudah lah. Jadi kita tak kawal, tak mampu kawal, kita datang surau. Saya mengajar tuan-tuan dengan kuliah, alhamdulillah. Tapi anak kita yang bawah kawalan kita, kalau yang di universiti, di college, di tempat-tempat yang kita tak mampu kawal, oh tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan. Tapi saya, tuan-tuan cakap, serabut tuan-tuan. Sangat serabut. Dia jadi macam mana nak buat ni? Dia macam tu. Tapi tak ada pilihan, hidup kena terus ya. Tapi memang dia jadi macam lelah. Kan? Habis ada orang alas, tak tahu tu pulang masing-masing lah. Jadi tak ada pilihan lain melainkan kerana Nabi sini sebut ad-du'a silahul mu'min. Tadah tangan dah. Itulah protector terbaik daripada Allah. Apa lagi nak buat? Kan tak tentu kan nak pasang apa chip kat badan dia. Kontrol macam cerita apa yang jenis siasatan apa semua, berpasang chip kat badan. Jadi nak sebut begitu. Kena bimbang tu kan. Sangat berlebihan. Saya minggu lepas meeting dengan Felda, nak propose program solat lah. Alhamdulillah, seronoknya Felda ada orang kerja Felda sini di apa KLCC tu kan. Saya pergi situ meeting dengan Jabatan Integriti. So alhamdulillah, orang-orang atas mereka tu sangat orang kata apa, terbuka jiwa untuk melihat solat ni satu keperluan yang amat penting. Sehingga mereka sendiri yang nak anjurkan di peringkat Jabatan Integriti tu pemulihan integriti dengan kesempurnaan solat. Masya Allah, ni bos-bos nak buat ni. Oh, saya dengar Masya Allah. Kerana akhirnya balik pada Quran lah. Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, Allah kata, dirikan salat kerana salat cegah kamu daripada buat benda mungkar. So insya-Allah azan.
quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi waktu saya jumpa tu berkaitan dengan program yang kita nak lancarkan, kita ada beberapa peringkat. Pertama dengan warga Felda, staff. Yang kedua dengan siapa? Seluruh peneroka di Malaysia, 112,000 lebih. Siapa anak peneroka duduk sini. Ni data dia orang bagilah. Tapi tuan-tuan, itu tak apalah, itu tak tahulah nak program. Tapi kerana kita memikirkan data-data tentang kehidupan umat Islam yang boleh kita kata 90 berapa? 8% kot orang Islam Felda ni. Tentang Google lah tengok. Apa perkembangan kawan-kawan, saudara-saudara kita. Sebahagian besar lah kot, bukan semua. Keadaan kawan-kawan kita di Felda ni. Kerana Felda ni, saya pengalaman lama juga program dengan Felda. Saya pergi satu Malaysia, hampir satu Malaysia. Banyak Felda saya masuk. Waktu saya dapat program dengan Felda tu. Semua lengkap dia orang ni. Bab masjid surau ni tu saya cerita lah, memang lengkap lah. Dengan ada dewan, dengan itu, dengan facilities ni semua ada lah. Tapi mall tak ada lah. mall tak ada lah. Tapi banyak dia orang boleh hidup dan komuniti dia orang, Masya Allah. Dan banyak orang Felda yang berjaya, sukses macam-macam. Cuma kalau kita tengok, ni bukan nak cerita Felda saja, cuma kerana itu komuniti dia orang, kita tengok amat menakutkan juga keadaan anak-anak kawan-kawan kita di Felda. Oh, menggerunkan. Ini satu kes, tuan-tuan. Ini kisah benar. Berlaku di satu negeri lah, Felda. Tapi tak di Felda pun berlaku lah kan. Cuma kes saya sebut ni, satu orang anak lelaki sudah plan buat benda tak elok. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia pergi masukkan dekat minuman ayah dia benda yang melalukkan ayah dia. Laluk tu tak cukup, laluk dengan rangsang syahwat ayah dia. Akhirnya, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, si ayah rogol anak perempuan dia, kerja abang dia. Oh, dahsyat, tuan. Tak cukup dahsyat gitu, dia rakam perbuatan si ayah dia ni. Berlaku berapa tahun dululah. Jadi cek antaranya salah satu asbab yang paling jelas lah, agama tak ada, tuan. Dia orang Islam, tapi agama dalam rumah tak ada. Tak solat, tak tahu ke benda. Tak tahu ke benda. Mengerikan. Jadi tu usaha kecil kami lah kan. Tak tahulah nak jadi tak jadi. Sebab ni melibatkan banyak pihak, melibatkan kementerian apa semua. Ni pun nak PRU dah dengan kata ni, tak tahulah. Tapi tak apalah, kita usaha. Allah bagi jalan, tengok macam mana. Tapi nak sebut demikian, agama ni macam tu, dia kena menembusi sanubari jiwa kita. Agama ni bukan kat kopiah, bukan kat jubah, hatta bukan dekat janggut ni, tuan-tuan. Agama
Sebab tu saya sendiri pun takut nak cakap bab agama ni. Apatah lagi di zaman akhir-akhir zaman ni, orang panggil ustaz pun macam-macam hal berlaku. Amat menakutkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semualah. Baik. Sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi antara maksud wa wada'na 'anka wizra itu dikaitkan dengan surah lain juga. Dalam surah Al-Fath Allah menyatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa maksud dia? Iaitulah Allah Ta'ala telah mengampunkan kepada engkau, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa yang telah lalu, yakni dosa-dosa yang telah lalu dan yang terkemudian. Bermakna Nabi itu sallallahu alaihi wasallam maksum. Apa maksud maksum? Terpelihara. Ismah, bi'ismah maksudnya maksum lah, terpelihara. Yakni Nabi itu tidak terpalit dengan satu pun dosa. Tapi salah ada. Jadi maknanya ada salah yang kesalahan itu belum tentu berdosa. Umpamanya dalam surah Abasa kan, Allah tegur Nabi, betul tak? Abasa wa tawalla, kan Allah tegur Nabi, Nabi berpaling muka daripada Allah ibnu Ummi Maktum tu kan. Jadi itu tak elok lah dari segi adabnya, Allah tegur Nabi kan. Tapi tak berdosa, tak terkait dengan dosa. Ada juga lagi beberapa kisah yang telah berlaku. Antaranya ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi tengok orang Arab ni, antara budaya mereka tanam kurma ni, mereka tutkan pokok tu, kawinkan pokok kurma tu, ambil pokok kurma jenis ni, tak tahulah ajwa ke apa, mariami ke, pergi gabung, dia jadi lagi elok. Mungkin zaman tu tak tahulah kan nama apa. Ajwah memang ada, ajwah, nama ajwah tu memang ada dalam hadis kan. Mariami Safawi tu tak tahu. Yusuf Tayyub lagi tak ada lah kan. Jadi bila dia tutkan pokok tu, kebiasaannya hasil lumayan lah. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi ni tak ada background tanam kurma di Mekah. Nabi tak gembala kambing. So Nabi kata, kamu buat macam ni, kenapa? Tak payah buat lah. Sahabat dengar Nabi cakap macam tu, tak ikut lah, tak buat lah. Kesan dia akhirnya merudum hasil tamar tahun tu. Tak menjadi lah kan. Macam gitulah kan, durian jadi, durian tak menjadi kan, adalah faktor-faktor dia. So akhirnya mereka bawa kes tu kepada Nabi. Nabi kata apa? Akhirnya Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, sesungguhnya kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yang itu tak berdosa apalah, silap bagi pandangan kan. Tak adalah sampai nak bankrupt ke, tak lah. Cuma dia kacau sikit. Buah tu ada, tapi tak berapa nak lebat kan? Jadi yang tu pun, kisah tu dalam Sahih Bukhari kan? Itu antara hadis yang tidak terkait dengan wahyu. Walaupun dalam Quran Allah sebut, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, aku adalah manusia yang diwahyukan kepada aku. Kalau kita mengaji usul fiqh, ada bab yang Nabi bagi pandangan tak terkait dengan wahyu. Maknanya ada takhsis, dipanggil pengkhususan. Tapi dalam bab ibadah, hukum hakam, itu tak ada lah, itu semua wahyu kan. Hatta ada juga dalam bab hukum, contohnya dalam bab murtad. Dalam murtad ni saja sembang bila kan, biar nampak sikit kan. Dalam Quran tak ada hukuman murtad, cuma ada dosa murtad lah. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika ashabun nar. Allah kata, siapa yang murtad dan dia mati dalam kekufuran, dia jadi ahli neraka. Tapi hukuman orang murtad ni tak ada. Tapi hadis ada sebut, Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi kata, siapa tukar agama dia, bunuh.
Kalau kita tak mengaji ni, maknanya kita takat dengar je tu, kita dengar orang murtad buat parang, semelih tu ya. Selesai. Tapi para ulama kehalusan kecermatan mereka dalam menilai nas-nas ni dalam banyak hal, tuan-tuan. Sebab itu agama ni nak faham ni bukan boleh sembang kat kedai mamak. Mesti daripada ahlinya. Orang yang berkelahi. Sebab tu macam isu vaksin, tuan-tuan pergi dengar sebahagian YouTubers, influencer dok pergi merepek. Tak payahlah. Tak kira lah. Saya minta maaf kadang ustaz-ustaz, bukan kita tidak memperlekeh mereka, walaupun mereka mungkin ada ketokohan, ilmu, Masya Allah, tapi ada bab mereka kena filter lah juga, kan? Kita kena refer lah kepada pihak yang memang berautoriti, kan? Yang memang duduk kaji apa semua ni, kan? Tak semua orang boleh cakap semua benda, kan? Tapi sembang semua orang akan komen, So dalam bab riddah atau murtad ni tadi, Umar sendiri selepas wafatnya Nabi, ada riwayat yang mana Umar dia fikir balik yang Nabi sebut tu. Nabi sebut tu adakah wahyu ataupun pandangan Nabi sebagai seorang ketua negara. Dia pilih lain pula. Kenapa Umar dia fikir sikit? Kerana adakah semua orang murtad ni, kapasiti murtad tu sama level? Dia pergi kaji. Dan ulama' kemudian kaji. Jadi ada banyaklah kategori hukum murtad tu akhirnya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ni, antaranya orang murtad ni kena tangkap, kurung, suruh dia taubat. Saya tak ingat ada khilaf sikit beberapa mazhab. Antara mazhab dia suruh taubat, ada bagi had suruh taubat 3 bulan. Maknanya kurung, suruh taubat lah, suruh masuk Islam balik 3 bulan limit. Lebih 3 bulan tak taubat tak, berpancung. Ada juga. Ada sebagian mazhab kata apa? Bagi suruh dia taubat sampai bila-bila. Kan? Kalau dia sampai mati kafir-kafir lah. Tapi mana nak tahu sampai bila-bila tu lagi 5 hari nak mati masuk Islam juga. So kurang-kurangnya masuk Islam juga lah. Walaupun dosa besar dah tu, banyak dosa kan. Tapi banyak pandangan dah lah muncul lepas tu. Dan sehingga saya tengok salah satu pandangan daripada, saya tak ingat ulama mana, dia pecahkan lagi. Kalau orang tu murtad peribadi, contohnya satu orang, katalah na'udzubillah, orang jiran ke mana, kawan-kawan ke, dia murtad, tapi kita tak pernah tahu dia murtad. Kita tengok, tapi masjid tak datang lah kan, cuma tak tahu, tiba-tiba dia sakit, tahu-tahu dengar, weh ni kawan ni kena heart attack lah. Kita tahu, kita pergi rumah dia ziarah, tengok dalam rumah dia, dok ada Bible, dok ada lambang salib dia. Sudah kan. Kalau jenis macam tu, kata ulama, dia tidak dihukum. Dan tak dipancung lah kalau ikut Islam. Sebab dia murtad sendiri, tak tahu. Jenis ni memang kena ajak, pujuk dia taubat lah. Dakwah dia balik apa semua. Tapi kalau satu orang dia tu murtad dan dia kempen untuk orang murtad, tu tak cerita banyak, memang kena perang. Dia duduk dalam grup missionary, betul missionary kan, kristianisasi contohlah. Memang kerja dia dok bongkar tentang Islam ni, ada kutuk Islam apa semua ni kan. Tu boleh lah, tapi kena dalam mahkamah semua tu satu hal lah. Tapi makna kategori tu, tu betul. Sebab dia memang nak memurtadkan orang. Ini saja kita tengok macam mana kehalusan, kecermatan dalam kita melihat banyak hal kehidupan itu. Sebab tu banyak benda kena berhati-hati dalam hidup ni. And last sekali, tak tahulah ni habis kan, pasal lama tak datang kan, cerita-cerita sikit. Tapi cerita yang kita boleh fikir bersama. Hak kes yang lelaki yang hina Islam kan. Mungkin tuan-tuan pun ada ustaz bahas, tapi saya nak sebut sebab saya rasa benda tu kalau tak dibahas, seronok nak menggerakkan akal kita. Bila satu orang lelaki tu dia maki Islam, Muhammad tu siapa nama tahu kan, dia kata macam-macam lah kat Allah, kat Nabi Muhammad. Semua orang sakit hati kan? Sakit hati, tambah-tambah musim mak kilau ni lagi lah kan. Jadi dengar gitu, semua nak pergi mak kilau lah. Elok dia maki tu, esok kan belasah kan, belasah tu teruk saya tengok kan, semua viral tu. Lepas tu polis tangkap lah. Pada kita tengok memang patut dia kena lah kan. Tu pun bagi kita sikit tu patut dia kena teruk lagi.
Tapi selang 2 hari lepas tu, saya kebetulan saya pergi KLCC beberapa hari lepas tu, saya jumpa Firdaus Wong. Kan? Jadi saya pun buka dia punya sembang tu dalam lift, tak lama. Tapi nak tengok dia buat apa sekarang ni, saya buka Insta dia. Kebetulan elok dia pula upload isu lelaki tu. Tuan-tuan dia upload apa? Ingat tak? Ada orang tengok tak? Viral tu. Dia kata apa? Dia pergi stalk lelaki tu punya video YouTube. Kan dia buat tu live YouTube kan. Tuan-tuan, lelaki ni hak yang maki Allah, maki Nabi tu. Dia buat video kat YouTube dia ni, channel dia setahun dah. Mana banyak ada video. Semua video dia sebelum tu, semua cerita tentang sirah Nabi Muhammad, sirah Nabi-Nabi yang lain. Cerita betul ni. Cerita tentang Rasulullah, cerita. Ini bukan saja, tuan-tuan tengok video orang punya ni. Dia yang, sebab dia memang aktivis dakwah ni. Jadi dia pun kajilah. Jadi dia kata, ish, macam mana dia boleh cakap macam tu? Ada satu benda nak kena teliti lah. Kan? Jadi kita dengar gitu, untuk terus pukul tu nak kena fikir banyak kali jugalah. Sebab macam tak apa nak betul pula otak dia. Pasal rekod dia punya sharing tu bukan merepek, benda elok. Tu satu. Kemudian sama juga, saya pun selang lepas tu, Ustaz Fahrul Makjuih. Kenal Fahrul Makjuih? Nah tak? Hari ni orang panggil dia Buya. Kan? Masya Allah. Dia, saya pun lama dah follow, tak follow lah, tapi banyak juga lah perkembangan dia saya tahu. Jadi dia Telaga Biru kan. Lepas tu dia Masya Allah antara tokoh pendakwah yang amat ni jugalah, memberkas perkataan dia. Dia share satu ceramah dia. Bila dia tulis apa yang berlaku dalam ceramah dia, ada audien tanya tentang situasi itulah, kes lelaki yang belasah tu, yang maki agama tu. Dia kata apa? Tuan-tuan, kadang-kadang itulah kan, kita mungkin tak setuju, tak setuju, tak apalah, tu kita punya stand masing-masing lah. Tapi benda-benda begini, kehalusan jiwa orang ni tuan-tuan tak sama. Bila orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz isu orang hina Islam? Dia kata apa? Dia kata, keadaan orang hina Islam tu, dia kata tak lari macam najis, benda kotor lah. Satu orang hina Islam, perangai tu perangai hodoh, perangai yang jijik, perangai yang kotor. Kita dengar, oh betul lah. Lepas tu dia tanya balik ke audien, kita kalau najis ni nak cuci pakai apa? Dia kata, najis kita cuci pakai apa? Air mutlak. Betul tak? Kita tak cuci najis dengan najis, kan? Tu bangsa lain boleh lah, pergi salad kan? Kita Islam najis mau air mutlak, kan? Kalau berat lagi sama apa semua tu lah, sertu ke apa kan. So dia kata, kalau perbuatan itu kotor dan najis, adakah cara menyucinya dengan membelasahnya? Dia bantai balik gitu. Kerana ketika nak dia buat sirah lah, ketika Nabi dimaki di bumi Taif, macam hasil cerita dia kan Nabi kena maki segala macam kat Taif kan, kena apa semua. Malaikat Jabal datang offer dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak ambil bukit tu, nak pergi hentak penduduk Taif. On, aku on. Nabi kata apa? Nabi kata jangan, ya Jibril. Ada kata Jibril, tapi sebut Malakul Jabal. Ada kata Jibril lah. Tidak. Sehingga Nabi doa lagi, Allahumma hdihim fa innahum qaumul la ya'lamun. Cuma mungkin kerangka tu adalah beza suasana tu, sebab hak tu kafir hina Nabi, hak ni orang Islam hina agama. Cuma sifat berhati-hati dalam menilai itu memang kena ada lah tuan-tuan. Bukan kita suka, tak, kita tak suka orang hina Islam, tentu kita juga, tapi kita ada sifat yang amat teliti dalam menilai, sehingga tak banyak kesalahan lepas tu pula berlaku. Kita kena tahu, bila Islam dihina ni, Islam memang takkan kurang walaupun sekelumit. Cuma agama mau tengok reaksi kita apa dia. Tapi kalau orang sampai bakar masjid semua tu lain lah. Ini bukan kita apa, kita nak tengok dia tu bercakap macam tu okey ke tak okey, sebab apa, itulah. Tapi tanpa buatan tu salah tak salah. Cuma sebab rekod dia tu ceramah,
cerita benda elok. Tak tahulah, saya pun tak kaji. Bila saya tengok tu, saya buka macam tu lah. Supaya dalam banyak hal dalam hidup ni macam tu, kita kena cermat dan berhati-hati. Kita tidak jadi orang yang tengok satu benda terus nak hukum, terus nak komen, terus nak cakap bukan-bukan. Kita kena jadi satu orang yang banyak angle nak kena tengok itu, tengok ni, baru ternilai. Jadi tu Islam punya pendekatan dia macam tu. Dia tidak cepat, apa nama dia, istilah apa, melantun kan. Okey, itulah sikit sembang lah malam ni. Tapi mudah-mudahan ada manfaat. Sembang-sembang yang ada poin yang untuk saya sampaikan, untuk kita renung-renungkan supaya kita jadi orang yang berhati-hati. Kita sentiasa cermat dalam menilai, insya-Allah. Okey, so sekali itu insya-Allah sambung lagi. Kita akan datang yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tahiyat duduk macam tadi, insya-Allah. Pesanan kan, tuan-tuan buat, insya-Allah saya dapat pahala sikit kan, insya-Allah. Dan pesan itu nampak simple tapi ada pahala, insya-Allah. Sunnah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma akrimna bil Quran. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu alam. Mohon maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.